Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa annal arda kullaha masjid. Kullaha masjidun illa maqbarat wal hammam. Bab datang daripada menyatakan bahawa bumi sekaliannya masjid. Ai mahalus sujud. Masjid mana tempat sujud, mana apa boleh semayang. Ya, semayang tepi mana, tepi kat tepi pasir, tepi pantai ke, dalam hutan ke, jadi tempat tu bersih, semayanglah, tak ada masalah. Kadang setengah orang kita ni semayang cakap masjid dia. Tak semayang tu dia tak jumpa. Bawa cari masjid tak jumpa. Bawa cari masjid jumpa tak semayang, kacau je. Wah, ada tepi jalan boleh semayang. Tentang sejadah semayang je lah. Jadi atas jadikan masjid ni kullaha sekalian ni, taukid ni. Masjidun maknanya akan masjid. Allah akbar. Annal arda kullaha masjidun. Bahawasanya masjid bumi sekalian ni adalah tempat sujud, mana sah sembahyang. Kemudian ketahui ilmu, hai saudaraku, adalah di dalam bab ini hendak dibicarakan tempat sujud bagi sembahyang. Adakah harus ia pada barang mana tempat atau tiada? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini, dapatlah kita ketahui bagaimana keharusan dia. Katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa maqburah wal hammam. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, bermula bumi sekaliannya, mana bumi mana-mana pun masjid. Masjid mahadus sujud, tempat sujud. Yang ini tempat harus sujud sembahyang mana sah, melainkan tempat kuburan. Jangan jadikan maknanya kuburan itu tempat masjid. Ataupun hammam, bab mandi air panas. Hammam bitasdidil min hammam. Kalau hammam ni tu bumpati, ni hammam. Sebagian daripada negeri Mesir dia ada hammam, tempat mandi panas. Tu jangan sembahyang itulah. Dan kata Abu Isa Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abdullah ibn al-Amr dan Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Jabir dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga Sayyidina Huzaifah, Al-Anas, Abi Umamah dan Abi Zar. Dan kata mereka bahawa Nabi SAW bersabda, Ju'ilatil ardu kulluha masjidan ya wa tahura. Ju'ilat mana dijadikan, al-ardu mana akan muka bumi, ya, sekaliannya, kulluha dijadikan sekalian dia apa? Masjidan, akan masjid, yang ini tempat sujud, dan suci pula tanahnya, ya, wa tahura. Tahur baca tahur man suci, lagi menyucikan. Kalau baca tuhur suci aja. Wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura ke tahura. Tahura baca dengan nasab. Tahur mana suci, lagi menyucikan. Dia telah turunkan dari langit itu ma'an tahura, suci lagi. Kalau tuhur mana suci saja, tak menyucikan. Jadi sini tanah itu juga ada tanah yang suci saja tapi tak menyuci, itu tanah mustakmal. Kita ambil tayamum, kita bersapu air, tanah jatuh itu panggil tanah mustakmal, maka dia tidak boleh digunakan untuk menyuci lagi. Dia nak campur dengan air, nak cuci lagi anjing, kau tak boleh lah, kerana martabat dia jatuh satu.
jadi tuhur. Kalau tahur atau suci lagi mencuci. Sebab sini dia panggil tahura wa tahura. Suci lagi menyucikan. Mana kita boleh buat penyucian dari sudut-sudut benda yang memerlukan tanah, macam apa itulah kita apa samak kan. Kita segetu. Orang panggil segetu panggil. Itulah bekas bencana yang dijilat oleh anjing dalam hadis kan. Dan akan mensucikan dia 7 kali 1 daripada dia adalah dengan air tanah. Tanah mana tu? Ini tanah yang suci mensucikan. Tanah mustamal tak boleh guna. Dan katanya telah aku dapat akan ini hadis di dalam kitabku 2 tempat. Tu ya. Dan 2 tempat ada ni. Salah satunya itulah Munqati' dan yang satu lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu muttasil. Mana hadis yang terpotong sanad dia satu lagi naik atas. Di hadis tengok banyak pula riwayat. Kadang dia daif pada lafaz tapi sahih pada makna. Jadi maknanya dia perlu perkara-perkara detail dalam bab hadis. Habis masalah 9, masalah hammam. Bagaimana rupanya dan bagaimana keterangan. Ya saudaraku adalah hammam tu. Bitasdidil mim, baca tasdid min hammam. Sangatlah banyak di negeri Mesir. Maka itulah rumah tempat mandi bagi sekalian orang yang suka mandi dalamnya dengan bayar wang. Mana mandi kena bayar wang kan. Itulah mandi tempat yang panas. Maka rumah ini adalah cukup disediakan oleh yang empunya tuan dia daripada kain basahannya dan orang-orang yang menyental tubuh. Wah, ada orang sental tu. Orang yang bertubuh badan orang yang berdaki ini. Dan di dalam tempat mandian ini beberapa bilik pula. Banyak bilik-bilik. Setengahnya bilik kolam air panas dan setengahnya bilik mandi membersihkan diri dengan air yang berdirus dengan sendiri, mana air paip atau pili itu, pendirus mandi itu. Maka banyaklah orang yang mandi di situ mengeluarkan najisnya seperti kencingnya dan membasuh luka atau apa najis yang kena ke badannya dan kainnya, dan membasuh kain najis dan lainnya. Maka kemudian daripada sudah mandi air panas dan air sejuk di dalam rumah itu dengan sepuasnya hati, dan sudah merendamkan diri di dalam kolam air panas dan sudah bersih diri, keluarlah dari situ dengan memakai pakaian bersih yang disediakan oleh yang punya hammam. Kemudian keluar terus bersalin kain, dia maju sendiri langsung pulang. Inilah keterangan hammam dengan ringkasnya. Itu juga mana bilik mandi air panas lah. Tempat tu tak sesuai kita semayang. Sebab ada unsur gangguan dan sebagainya. Tempat semayang ada gangguan, bau, tempat buang sampah, tempat unta berkumpul, tu ada dalam kitab kan. Elat dia apa tu ialah gangguan. Sebab kita nak semayang dari tempat yang betul-betul boleh membantu kekhusyukan. Sebab itu benda rahsia atau sir bagi semayang. Hudur qalbi ma'allah. Yang ke-10, masalah kubur dan hammam yang tiada sah semayang atasnya. Ya saudaraku, telah berkata Imam Syafi'i dalam dan dengan hadis yang di dalam masalah 8. Inilah yang kami berkata. Kita bahas ini. Dia kata, dan yang terakal, yang nampak pada suluhan akal itu bahawasanya sebagaimana datang dalam hadis ini. Dan jikalau tiada diterangkan sekalipun, dan bahawasanya tiada bagi seorang bahawa semayang ia atas bumi yang najis. Kena hammam dia faham tempat-tempat buang air kencing dan sebagainya. Itu satu. Kubur pula, kubur yang dibongkar tu najis dia ada. Dan bahawasanya kubur itu bercampur tanahnya dengan daging-daging orang mati. Sebab kalau kubur tu telah dibongkar lah. Dan dicampur pula dengan air danau di kotoran tu, dan pecah perut dan sebagainya, seperti disifatkan dalam masalah 11. Dan barang yang keluar daripada mereka itu dan bermula demikian itulah bangkai busuk. Dan bahawasanya hammam itulah barang ada ia dimasuki akan dia berlari atasnya kencing, darah najis, mana tempat sesuai.
Penjelasan dia lagi yang ke-11, kubur yang makruh sembahyang atasnya. Sini diterangkan makruh. Mana larang tu ada dua, satu haram atau makruh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-um, dan bermula tempat perkuburan itu ialah tempat berkubur daripadanya oleh kebanyakan orang. Dan bermula yang demikian itu sebagaimana telah aku sifatkan dia. Lihat pada masalah 10, ialah apa? Bercampuran tanahnya dengan orang-orang mati. Dan ada pun padang yang tiada kubur, ya, padanya sekali-kali tiba-tiba berkubur padanya pada kaum yang telah mati seorang daripada mereka, kemudian tiada dibalik-balikkan tanah kubur, maka jikalau sembahyang seorang laki-laki di rusuk kubur itu atau di atasnya, nasaya aku makruhkan. Tapi sahlah, sebab kubur tu tak pernah apa gali. Bila tak pernah gali bermakna bersih lagi lah mayat di bawah. Di kubur lah tempat kadang digali balik, digali. Takut yang digali tu apa, tanah-tanah najis tu naik ke atas. Tu kalau kita pijak tanpa alas tak sah. Dia masuk sini tanpa alas. Lepas tu kalau tuan-tuan guru meninggalkan, kawan-kawan dia banyak sembahyang 2-3 hari datang sembahyang di kubur. Bila sembahyang kita perhati, dia akan buka selipar. Kasut dia pakai selipar kan, dia buka, lepas tu dia pijak atas. Jadi mana bila kita pijak, sembahyang kita bukan bersentuh dengan itu sah lah. Hatta tai lembu kering ke, tai kerbau, tai kuda ke yang banyak kan, kita bentang atas tu apa, tikar, kita sembahyang sah tak? Sah, sebab kita tak berhubungan najis. Cuma makruh sini gangguan. Ya, sembahyang bau hangit, busuk menyebabkan kita apa, terganggu. Kalau kat sini terganggu tai ayam kan, Cina ambil untung duit, orang Melayu sedut tai ayam. Betul? Air musim hujan dia setiap sengit hidung kita. Itulah dia sebaik orang Melayu kan. Cina makan untung, kita sedut tai. Macam-macam ini. Allah Karim. Dan saya aku makruhkan, ya, baginya, dan tiada aku suruh akan dia mengulang. Apa mana tak ulang, mana sembahyang itu sah. Jadi makruh. Kerana bahawasanya pengetahuan kita meliputi dengan bahawasanya tanah itu suci. Ya, sebab tadi dah ada hadis kan. Mana tak jadi kapal ju'ilat ardu, ju'ilatil ardu kulluha masjidan. Tuan jadikan semua mana muka bumi tanah ni masjid, mana sah suci. Yang sini ada kait, sebab bila tanah tu dah dibongkar balik, maka tak suci. Kalau dia kena najis tak sah sembahyang. Tapi kalau belum lagi macam kubur baru, itu kata makruh ini. Dan tak payah ulang, tapi makruh, meliputi bahawasanya tanah itu suci, tiada mencampuri padanya sesuatu. Demikian lagi itulah jikalau berkubur padanya 2 mayat atau beberapa mayat, maka jika gaib pekerjaan daripada seorang lelaki, mana dia tak tahu, tiadalah ada baginya bahawa sembahyang itu padanya, kerana bahawasanya ia atas bahawasanya tempat perkuburan, melainkan tahu akan keadaan bukan kubur. Dan bahawa adalah ia meliputi pengetahuan. Kalau dia tahu tempat tanah perkuburan, gali buka balik kan, tu hukum di situ dia tak bagi. Tapi kalau dia tahu tempat tu memang tanah baru gali, tempat bodoh orang misalnya, ya, yang digali tadi tanah dibongkar ni memang tanah suci, itu tak ada masalah, cuma makruh je lah. Jadi namakan pada sekali-kali dahulu daripada mereka itu ditanamkan pada mana tanah tempat tu tak dinamakan lagi tanah perkuburan, ya, bukan makbarah. Dan tiada di ke bumi, tiada dikambuskan oleh orang daripada mereka itu barang seorang. Tanah tu bukan tanah tempat, maknanya perkuburan pada asal dia, baru je, tu tak, itu lain hukum. Bila tanah asal ni suci, habislah. Kemudian babu fil fadli bunyan al-masjid, bunyanul masjid, wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Yeah.